أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إلى آخر الآية. Jadi sebagaimana maklum pada minggu yang telah lepas, sebagaimana kita maklum bahwasanya orang al-Yahud dan juga orang an-Nasara dan juga orang muslimin setengah-setengahnya pakai ada dakwa masing-masing, pakai ada bermegah-megah kata dia lah ahli syurga, dia lah lepas daripada neraka. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala pun cerita, Allah Taala pun berfirman, surga Allah Subhanahu wa taala ni Allah Taala tak ada duk sedia bagi siapa-siapa hok duk cita-cita saja. Surga Tuhan ni Allah Ta'ala tak ada duk cedek, Allah Ta'ala tak ada duk sedia ni bagi mereka duk cita-cita saja dak. Duk cita-cita saja nak masuk surga tapi tak ada buat apa sekarang habuk tu. Tu Allah Ta'ala tak ada cedek surga baginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ni duk sedia duk cedek surga ni bagi siapa ni? Ialah bagi mana-mana mereka yang beriman
dan beramal dan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka syurga milik mereka lah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, siapa-siapa yang beramal akan amalan yang soleh dan ikhlas dia dalam amalan, maka syurga jadi milik dia. Tu di antara mereka yang mustahak, mereka yang mustahak, mereka yang layak untuk mencapaikan cita-cita, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dak cita-cita saja nak ke syurga tapi tak beriman, tak beramal, maka tak boleh. Tu di antara nah. Kemudian maka sambungnya daripada tu nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kata wa man ahsanu dina, dan tiada seorang dan tiada seorang yang terlebih ahsan, yang terlebih elok agama ni. Tak ada seorang pun, tak ada siapa dia pun yang terlebih elok agama mimman aslama wajhahu lillah, daripada mereka seorang tu yang berserah ia mereka akan mukanya ni, akan dirinya mereka bagi Allah, yang akan Allah semata-mata. Ni dia. Tak ada siapa dia dah. Agama yang paling lebih, agama yang paling molek, agama yang paling baik, nak lebih daripada mereka yang beragama yang dia tu semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mereka ni muwahhid, yang mengesah, ini akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerana agama ni pakar-pakar ada dakwa. Ada kawan tu kata agama dia lah betulnya, kawan ni pun dakwa kata agama dia lah betulnya. Maka di situlah agama yang paling baik, agama yang dilaku oleh Allah, agama yang betul di sisi Allah ialah mana-mana agama yang mereka yang dia berserah diri kepada Allah dan dia mentauhid, dia beriman kepada Allah Taala satu ya. Patut teracik tengok dalam banyak-banyak agama tu, agama mana hok pasal itu? Agama mana hok pasal mengesahkan Allah, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah, dan agama pasal serah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hok pasal harap kepada Allah, serah diri kepada Allah, hok pasal aslam. Tu dia, mimman aslama wajhahu lillah. Tak ada agama mana-mana pun nak lebih baik, nak lebih molek daripada agama mereka yang dia berserah bulat dia semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama mana? Tak lain tak bukan dah. Nah, maka tengok di lapar tu kita reti dah. Ngakan aslam tu mana serah. Patu agama mana pasal serah ni? Aslama yuslimu Islam. Islam tu mana serah. Sabit orang Islam sungguh dia serah kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia takwa, lepas tu tawakal. Wa may yattaqillah, lepas tu wa may yatawakkal 'ala Allah. Tak itu kan dalam ayat 1000 dina tu, wa may yattaqillah, dan siapa-siapa yang takut akan Allah, orang ni Allah Taala jamin. Siapa-siapa yang takut ke Allah, orang ni ya ja'allahu makhraja, Allah Taala menjadikan baginya jalan keluar. Orang tu tak sumat, orang tu tak terkat, orang tu balah-balah mana pun mitang Maka makhraj, tepat jalan keluar yang kita nak sungguh-sungguh ialah jalan keluar kita lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah kita nak sekali. Sebab itulah ayat lain Allah Taala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan kerana sebaik-baik bekal untuk kita nak jumpa dengan Allah. Tak ada lain tak bukan dah. Gapo dia? Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ialah takwa, yakni takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tu. Kalau kita nak kecek bab takwa ni panjang. Cuma nak bagi tahu gapo ni? Orang tak kala dia takwa kepada Allah, lazim daripada dia takwa orang tu tawakal.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah. Tu dia ni. Lazim daripada dia takwa, dia tawakal, dia tawakul, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara ni. Maka aslama yuslimu Islam tu yang mana serah dah. Dia serah ke orang lebih tu ya selamat. Dia serah selamat. Tak itu. Tak serah tak selamat. Serah selamat. Pas serah siapa? Serah Tuhan. Tak selamat kan? No, serah Tuhan. Kalau serah ke orang jahat, itu jalan dua, tak selamat. Serah ke orang tak molek, tak selamat. Ni serah Tuhan. Panak tak selamat kok mana dah serah Tuhan. Sabit Islam tu satu makna lagi selamat. Assalamualaikum, selamat di atas kamu. Pas kita orang Islam ni pasal serah. Serah siapa? Serah ke Allah. Apabila kita serah kepada Allah, maka jalan mana kita tak selamat apabila kita serah kepada Allah. Tu. Sabit ayat kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang berserah diri, yang tawakal kepada Allah, orang tu memada dia dengan Tuhan. Yang ni semua Allah Ta'ala nak cara dia. Kalau sebetul-betul sebenar-benar dia tawakal, dia serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia ni. Bismillah. Jadi di sini no ya ni. Tak ada dah seorang yang terlebih elok agama daripada mereka yang berserah. Ia mereka akan mukanya, yakni akan dirinya. Min itlaqil juz wa iradatil kulli. Ya serah diri dia ni bagi Allah ni akan Allah semata-mata. Serah Tuhan. Hadiah dia serah ke Allah. Tak itu. Lebih-lebih lagi kita ni benar berlaku kama dia lepas mati. Allah serah Tuhan semua dah. Dunia akhirat dua-dua kena serah Tuhan. Lebih-lebih lagi akhirat. Ya Allah, apabila aku mati, apabila aku pejam mata, apabila aku meninggal dunia, apa nak berlaku di atasku lepas pada mati le kubur, aku serah ke-Mu ya Allah. Apabila nak berlaku di atasku di pada masa, aku serah kepada Engkau ya Allah. Apabila aku nak titi sirat, aku serah kepada Engkau ya Allah. Maka tepat hujung jatuhku ya Allah, nak serga kena dengan aku serah kepada-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan sebab aku serah kepada Engkau ya Allah, maka aku selamat daripada segala-gala ya Allah. La kuburku selamat, di pada masa aku selamat, titi sirat aku selamat, daripada dengan aku selamat ya Allah. Tu di antara Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antara ni. Dan ia mereka yang muwahhid, yakni yang mengesahkan Allah. Dia mengesahkan Allah Taala satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baca semua tu. Qul kata olehmu ya Muhammad, Allahu ahad, Allah satu ya. Lepas tu Allahus samad, Allah Taala lah tempat kita tupu. Allah Taala lah tempat kita tupai. Allah Taala lah segala-galanya. Maka kita tawakal, kita serah kepada dia seorang, maka kena dah. Tu dia ni. Allahu Rabbi, Masya Allah wa Masya Allah. Sabi Allah begitu indahnya, begitu bahagianya, begitu lebihnya bagi mereka yang hatinya senantiasa duduk dengan Tuhan. Allah lebih. Lebih. Begitu lebih, begitu indah, begitu bahagianya bagi mana-mana hamba yang hati dia tu senantiasa duduk dengan Tuhan. Hati dia tu semata-mata duduk dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tak itu Allah begitu bahagianya. Kita orang cuma, kita orang tak bersih ni, gayak kelabu, ya kelewat, macam-macam lah. Maka orang yang hati dia nak duduk dengan Tuhan, hati bersih. Sebab Allah Ta'ala ni bersih. Allah Ta'ala ni bukan cuma Allah Ta'ala ni maha suci. Allah Ta'ala ni maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka hati-hati yang dapat untuk mengingati Allah daripada hati-hati yang bersih. Kalau hati kita ni cuma,
hati kita ni kotor ni, maka payahlah untuk kita nak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Orang hati bersih, orang hati cuci, kodok dengan Tuhan. Masya-Allah wa masya-Allah. Tu dia. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim. Nah. Kama dia pula wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut ia mereka ni akan agama Nabi Ibrahim. Dia turut agama Nabi Ibrahim. Ya agama Nabi Ibrahim, tak ada siapa dia yang membantah akan agama Nabi Ibrahim. Bahkan pakat duk dakwa kata Ibrahim tu serupa dengan agama dia. Orang Yahudi kata Ibrahim tu agama Yahudi. Orang Nasara kata Ibrahim tu agama Nasara. Walaha Nabi Ibrahim tu agama gapo Ibrahim ni? Nabi Ibrahim yang muwafakat bagi agama Islam. Ibrahim tu agama Islam. Tu Nabi Ibrahim tu. Tapi dia dakwa macam-macam. Ngakana ya tok kita saya pecah mai ko Ibrahim lah ko. Ya Nabi Ibrahim ni, dia isteri dia dua ke. Satunya Siti Sarah, yang keduanya Siti Hajar. Maka hok bertali kok daripada Siti Hajar ni ialah tubai anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bertali ke Nabi Ismail ni. Maka satu lagi ialah Siti Sarah. Maka Siti Sarah ni dapat melahirkan anak ialah Nabi Ishaq. Maka bertali ke Nabi Ishaq ni lah banyak di kalangan Nabi Bani Israel tu. Jadi asal orang kata yo mari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yo bini dua ke. Yang pertama bini dia Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Maka dengan Siti Sarah boleh anak nama Ishaq. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Siti Hajar boleh anak ialah Nabi Ismail. Tak itu. Kama dia bertali ke Nabi Ishaq, tubiknya Nabi Musa, Nabi tu, Nabi semua, Nabi Harun, Nabi kata tu, semua kok pasal Nabi Yakub semua tu. Nabi Yakub, Nabi gapo semua belaka tu, orang panggil Bani Israel belaka. Maka do tak lama di hujung-hujung, maka Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tu. Jadi Yahudi Nasara tu timur ke celah-celah tu, ya timur ke celah-celah kama dia pada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim pada asal tu agama Islam. Belum pada Yahudi Nasara tu agama Islam dulu mari dah. Maka di celah-celah tu yang mana dibawa oleh Nabi Musa ialah agama Yahudi. Dan mana agama yang dibawa oleh Nabi Isa dikatakan agama Nasara. Ya asal agama Yahudi, agama Nasara ni betul dua. Tapi di akhir-akhir tu dia mau ubah kitab tu lah jadi rusak agama. Yahudi itu mana hidayah, agama jadi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Patu Nasara tu nusrah, pertolongan daripada Allah. Tapi apabila demo gi ke, demo gi uka, kitab Taurat demo gi ubah, kitab Injil demo gi ubah, maka di situlah punah agama panggil. Tak itu. Agama Yahudi ialah berpegang dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Agama Nasara ialah berpegang dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka di situlah tak kala dia mau ubah, dia mau gapo, jadi punah bih agama wal iazabillah. Maka di situ di hujung-hujung ni Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa kita Al-Quran yang beragama Islam. Maka tiba-tiba dia kata Islam ni tak betul, Islam ni tak benar. Hak benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bah nak tanya, Ibrahim tu agama apa? Agama Islam. Tu agama Islam. Sebab Ibrahim tu ia muwafakat dengan agama Islam. Tu dia ni. La ayat apa sebut? Innad dina indallahil Islam. Sesungguh agama yang dilaku yang diredai yang di sisi Allah ialah agama Islam. Allah sahabat kita ni mujur. Allah Taala pilih kita jadi seorang hamba, seorang manusia yang beragama Islam. Sahabat orang tua-tua dulu Allah tak berhenti baca ni lepas maya ni. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima hingga akhir. Nah, lah ni tak ada berlaku lah ni. Jadi gaduh berlaku lah ni, tak ada. Buat apa tak tahu. Jadi tak ada berlaku hak tu, tak ada hak ni, tak ada hak panjang-panjang nyokutek rekah habis lah ni. Hak rekah tu hingga lagi hak dak langsung tu. Hak rekah tu hingga lagi hak dak langsung. Jameh itu tu wiri hidup, jameh itu tu wiri hidup. Lani Allahu Rabbi, tanah hidup mana dah wiri reka-reka. Dulu wasbah kita ingat 100 hutang, lani tinggal 33 dah. Ya tahu malah ngatek ya, pandai dia jual. Buat 100 bila tak seru. Buat 33. Hak 33 tu pun lani tinggal sebelah dah ada. Wasbah sebelah hutang dah lah ni. Ha kan, buat 33 baca tak seru. Dulu 100 hutang wasbah dengan tok email, dengan tok kotek, tok bila, dengan janggut dah lah kau sebanyak. Yang begitu tak itu. Dulu ngatok lan pada 33 hutang tu baca tak seru. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu dia tu. Ni agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Nah, dia dengan Nabi Ismail lah, dia buat baitillah, buat gapo. Mula-mula ada tamu ke bumi lah. Masjid baitillah yang remkah nu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Nah, ilah masjid haramkah. Lepas tu masjid Masjid Aqsa, lepas tu Masjid Quba, lepas tu Masjid Madinatul Munawwarah. Tu dia nah, habis situ. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut ia mereka akan agama Nabi Ibrahim yang muwafaqah, yang membetuli, yang serupa bagi akan agama Islam. Tu dia. Lagi pula hanifan, cenderung daripada sekalian agama-agama kepada agama Islam. Itulah agama yang hanif, agama yang betul sungguh. Agama yang betul sungguh, yang hanifan sungguh, ialah agama mana yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ialah agama Islam. Sabit kita ni mujur, kita ni orang Islam. Apabila kita ni ada Islam, kita orang panggil Muslim. Apabila kita ni ada iman, kita orang panggil mukmin. Apabila kita ni ada ihsan, kita orang panggil muhsin. Sabit agama kita ni kena wis penuh 3 perkara. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Sabit kita ngaji pun 3 ilmu yang kita kena belajar. Hak ni fardu ain, nak orang kena pandai. Kalau siapa dia mati tak erti 3 ilmu ni, orang tu masalah. Kalau siapa dia mati masuk lebih kubur ni, dia ada ilmu usul, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masya-Allah. Kalau siapa dia mati tak ada ilmu usul, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masalah. Pak kita nak mana masya-Allah dengan masalah? Tak serupa dua tu belah tu. Kita nak mana? Mati kita masya-Allah dengan mati kita masalah. Orang mati molek masya-Allah, masya-Allah. Orang mati tak molek masalah. Sabi hak timuh bau-bau dia mulut telefon le gapo ni nah. Ada seorang tu email ni tengah-tengah dah semaya Jumaat. Nah, nak sujud mati dalam semaya, masya-Allah wa masya-Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Begitu baik, begitu indah, begitu comelnya saat dia mati. Allah zuhir moleknya, mudah-mudahan dia dapat diredai oleh Allah. Masya-Allah, moleknya dia mati. Tengah-tengah dia menghadap Allah, tengah-tengah dia semaya, nak sujud ke Allah, tiba-tiba pergi mati, Allah Taala cabut roh dia tu pada masa tu. Orang paling mati molek, masya-Allah. Tak ada dah. Yang paling mulia rupa yang Allah Taala paling berkenan kita hamba dengan Allah ialah masa kita sujud. Tak ada dah. Dalam semua kelakuan kita jadi manusia ni, orang panggil kelakuan yang Allah Ta'ala paling suka ialah kelakuan sujud. Maka begitu indah, begitu moleknya apabila seorang manusia pergi mati tengah-tengah duk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit kita ni berdoa lah, kata ya Allah, wi matilah aku tengah-tengah duk sujud ya Allah, amin insya-Allah
Mulai sabi amal ingat satu cerita weh. Ada satu cerita nak ayat ni. Lagi ke kita lagi cerita ustaz. Ada satu cerita sebut dalam kitab, ada seorang tu dia tinggal kampung tempat dia pergi kepada satu pulau di tengah laut. Dia pergi di satu pulau di tengah laut, tiba-tiba dua amal situ. Kecek mudah-mudah dia nak zahid, nak zuhud, nak lepas daripada semua manusia ni, seolah dia dengan Tuhan ya. Dia pergi buat amal di tengah-tengah pulau, lepas tu di atas pulau tu ada pohon jelima sepahang. Ada pohon jelima sepahang, maka dia duk makan wah jelima tu. Tu makannya dia tu. Duk makan wah jelima, lepas tu makan air. Air dia dari pulau dah. Makan air di tepi pulau, makan wah jelima, pohon jelima tu. Maka balas itulah kehidupan dia duk makannya dia. Maka dia ni berzikir tak berhenti, wa amma tak berhenti, ko wa amma tu. Maka seorang abid tadi tu, dia nak kali dia sujud, dia minta dengan Tuhan ni 3 perkara. Dia minta dengan Tuhan. Masa dia sujud kepada Allah, dia minta dengan Tuhan ni 3 perkara. Mana 3 perkara? Yang pertama ialah dia minta ni, dia minta apabila dia wafat, apabila dia mati, dia minta wi Allah Subhanahu wa taala tu ditarik, dicabut nyawa dia tu masa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Patu masa yo amat tak pula tu bukan setahun dua tu, lagi kita sebut tak salah sampai 500 tahun dia doang. Maka masa dia sujud dia minta 3 perkara. Yang pertama dia minta nak mati tengah-tengah duk sujud. Apabila tengah-tengah duk sujud semaya, minta wi Allah Taala ambil nyawa teka duk sujud tu. Dan yang kedua dia minta dengan Tuhan, apabila sudah siap dia mati ni, dia minta tambah wi jasad dia dimakan oleh ulat. Ya golek kita dah mati hanya orang ni ulat habis. Tapi yang minta dengan Allah, wi jasad dia tu ulat tak makan jasad dia. Tu yang dua. Dan yang ketiga dia minta apabila dia bakit di pada masa besok, bakit pun dengan hak kena duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu seorang abid yang beramal pada masa tu. Dia minta dengan Allah Taala 3 perkara. Tu dia tu sabit. Ya orang wali dulu-dulu, orang abid dulu-dulu tu, ya adalah 2-3 perkara dia nak sungguh-sungguh. Pas kita ramai-ramai ada ke tak? Hak kita istiqamah nak kali kita sujud, adalah benda kita nak. Ada ke tak? Tak ada nak nama kita dengan Tuhan ni. Sudah kerja lah. Serah sungguh ni. Tak ikut Tuhan lah. Ini dia ni. Maka seorang abid ni, mula-mula dia minta gapo ni? Minta wi Allah Taala cabut nyawa dia masa dia duk sujud. Yang kedua, tak kala dia mati, maka hulak gapo, bangkai gapo, semua binatang-binatang tak mari makan mayat dia. Dan yang ketiga, apabila bakit di pada masa ni, maka bakit dengan hal keadaan duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara dia minta, Allah Taala makbul belaka. Allah Taala terima belaka. Masa dia wafat, tengah-tengah duk sujud. Apabila dia mati, maka mayat dia tak dimakan oleh ulat, tak makan oleh binatang. Dan apabila dia bangkit di pada masa, maka dibangkit dengan hal keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia duk minta semua dia dengan Tuhan. Sampai kita ada gapo yang kita nak, kita minta lah kepada Allah. Minta lebih-lebih lagi di hari ni kita duduk di bulan Syaban ni, kita nak benar-benar minta widai Ramadan. Kau nak menang lolo ni. Kalau tanya lolo ni, gapo kita nak menang lolo ni? Duk tergambar kat Ramadan dak tak tahu. Kau nak benar lolo ni, takut pergi mati tak ada jumpa dengan Ramadan. Sabit Nabi ajar doa di Rajab lagi dah. Minta berkat di Rajab. Lepas tu bulan Syaban ni. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hak kita nak menang-menang ni ialah minta widai berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Hak kita takut sekali tahun depan tu takut tak ada. Tahun ni tu berasa-berasa supaya nak ada. Tapi kalau nak mati pun ada juga. Dia nak mati tak lama, tak nak sekai nak mati ni. Tak nak ambil nama, tak nak sekai, tak nak kabar bercacau nak mati.
Sedar ya. Nah, siapa masa pak tak ada kira dah. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia tu. Jadi nak bagi tahu gapo ni? Agama yang sebenar ialah agama Islam. Maka dalam kehidupan kita tiga tu, Islam, iman, ihsan. Tiga tu. Sampai ulama wak kita wajib kena ngaji tiga ilmu. Ilmu usul, isyarat iman. Ilmu fiqh, isyarat Islam. Ilmu tasawuf, isyarat ihsan. Tiga tu, iman, Islam, ihsan. Ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu usul, ngaji ilmu kalam. Hal ni untuk kita nak kenal Allah, nak mengesahkan Allah, nak faham apa sifat-sifat kesempurnaan di zat Allah Subhanahu wa taala. Hal tu ngaji usul. Usul ni mati pak usul lalu dah. Pak kita mati le kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Usul lalu dah. Pak kalau duduk tah dunia kita tak mengaji langsung nak jawab tak leh. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Pak kalau duduk tah dunia sifat-sifat nabi kita tak belajar nak jawab tak leh. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Kalau duduk tah dunia kita tak semaya nak jawab tak leh. Pas semaya tu ilmu fiqh. Napa gitu? Masa duduk tah dunia ni, apa mana kiblatmu? Mana kiblatmu? Nak jawab kan? Al-Ka'batu kiblati. Kaabah tu kiblat kita. Tak itu. Maka Kaabah kalau kita tak biasa semaya, tak biasa menghadap Kaabah, tak biasa menghadap le jatuh nak jawab tak leh. Ni dia ni. Patut man imamuka? Siapa imam engkau? Siapa imam kamu? Al-Quran imami. Al-Quran Quran lah tepah kita turut dia masa duduk tah dunia ni. Hak ni benar-benar le kubur yang bukan akhir akan tanya kita. Man imamuka? Siapa imam engkau? Pia imammu? Pia imammu yakni masa duduk tah dunia tu, duduk turut siapa dia? Duduk ikut siapa? Kalau masa kita duduk tah dunia ni, Quran kita tak biasa baca, kita tak biasa belajar, tak biasa mengaji tafsir Al-Quran, tak pada langsung, bime-bime takut nak jawab Al-Quran imami tak boleh. Tu ya. Sampai Allah dia murid kaca tu mengajilah ilmu usul, ilmu fiqh, patut selagi ilmu tasawuf untuk nak menyucikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan iman, Islam dan ihsan. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Tu dia. Ngaji usul nak betul pegangnya. Ngaji fiqh nak betul amalan, ngaji tasawuf nak betul hati dengan Tuhan. Dia betul tiga ni selamat kita. Tu dia. Nak boleh masuk syurga kena betul tiga weh. Kena betul tiga perkara. Betul pegangnya, betul amalan, betul hati dengan Tuhan. Satu betul pegangnya, we kena dengan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua betul amalan, we kena wisah. Kalau semaya pun kena, kalau puasa pun kena, dengan rukun syarat manik, we kena berlaku. Tu dia. Dan yang ketiga ngaji tasawuf, nak betul hati dengan Tuhan. We niat, we ikhlas, we betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak keluarnya ujub, nak keluarnya riya, sum'ah, nak keluar habis tu. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia. Kama dia sama ayat kata wattakhadallahu Ibrahima khalila. Masya Allah. Ninglah orang lebih, Masya Allah ni. Orang yang lebih, orang yang mana diakad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang lebih sungguh. Siapa dia orang lebih sungguh? Ialah mereka yang diakad oleh Allah. Kalau mereka yang diakad oleh manusia tu belum tentu dia lebih tak lebih. Napa tu? Manusia yang lebih sungguh, mana-mana manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada manusia yang Allah Taala angkat ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Maka Allah Ta'ala akak Nabi Ibrahim ni siapa setara mana? Siapa Allah Ta'ala beri jiho kepadanya dengan kata khalilan, yang dikatakan khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan telah mengambil oleh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim itu perbuat khalil, pilihan yang bersih, mahabbah semata-mata Allahu Rabbi. Allah Ta'ala pilih hamba dia yang bernama Ibrahim ni jadi Khalilullah, jadi kekasih dia, jadi sayang rapik dia, kacak mudah-mudah jadi kekasih dia, jadi Khalil dia. Allah ni siapa yang akak ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakak Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sebagaimana kita maklum, Nabi Ibrahim ni dengan sebab Allah Ta'ala mengakakkan dia siapa jadi martabat Khalilullah dengan sebab 2-3 perkara yang kita maklum tu. Mana? Yang pertama ialah boleh lebihnya Nabi Ibrahim dengan kerana Nabi Ibrahim ni dia mendahulukan perintah Allah di atas semua perintah yang lain. Dia mendahulu hak Tuhan lebih daripada segala-gala kerja lain. Siapa gapo? Siapa Allah Ta'ala suruh sembelih anak sekalipun, dia jangan sembelih anak walaupun anak dia sendiri dia kasih setara mana sekalipun. Ni jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak ni tak ada dah. Ibu bapa ni saya ke anak, dia jangan tukar dengan segala-gala. Tak itu. Dengan kereta dia tak tukar dengan anak. Saya ke anak ni. Tak itu. Saya ke anak ni saya sungguh. Dengan kereta 45 buah, rumah 45 pintu, tanah. Ni rumah. Rai 45 tepat, tanah 40 rai nak tukar dengan anak dak. Tak tukar dengan anak. Tak itu. Piu ke masa tukar. Tak tukar. Oh, bukan nak kucing dengan orang dah yang ni. Oh, tak tukar. Dia mau halal 5 juta. Tak tukar. Dia mau halal 10 juta. Tak tukar. Tak tukarlah dengan anak ni saya sungguh. Maka tiba-tiba suruh sembelih. Lepas tu dalam mimpi lah tu suruh sembelih. Suruh Nabi Ibrahim tu sembelih anak. Tapi nak royak kata Ibrahim tu dia mendahulukan perintah Allah. Walaupun anak dia saya setara mana, dia rindu balah mana pun, dia jangan sembelih anak. Jangan walaupun sembelih anak. Allah Masya Allah wa Masya Allah. Ya jangan walaupun sembelih anak dia sendiri. Tapi akhir sekali sembelih kedak weh. Dia tu nak sembelih sungguh, tapi diganti dengan seekor kibah. Kibah siapa? Kibah Habil. Bukan Qabil, Habil. Dari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala cuba teruk, cuba dengan sembelih anak weh. Lu dah hati tak sapa nak buat alih. So, tu tepat lebih Ibrahim. Dan yang kedua tepat lebih Nabi Allah Ibrahimnya. Siapa diakak siapa Khalilullah, kerana Nabi Ibrahim tu dia tawakal, dia serah bulat semata-mata kepada Allah. Mana dalil? Masa demo bakar dia. Kerana demo bakar Ibrahim. Apabila demo maklum, demo nyata dah. Kata Nabi Ibrahim itulah orang katok berala dalam kota Raja Namrud. Tu cerita dia kan. Nabi Ibrahim ni hari raya Raja Namrud semua pakak pergi celong belaka. Pakak pergi celong, pakak pergi kelo belaka. Ibrahim tu segi. Maka dengan mek peluang tu lah dia ambil kapal habisnya dekat tekah habis. Nyekat kau Nabi Ibrahim ni. Maka dengan ringkas cerita ni, apabila dia maklum kata Nabi Ibrahim itulah orang yang merutuh mengkatakkan berhala-berhala yang disemua oleh Raja Namrud tu. Lalu tu akhir ceritanya jatuh hukum kena bakar Nabi Ibrahim. Allah nya ambil kayu api banyak nak bakar. Siapa nak tahak gitu tak boleh. Api tu ni panah dah. Siapa kena buat jetak. Kena buat jetak dah itu. Kalau pasal nak letak gitu tak pada api kuat dah. Siapa kena jetak. Tapi keramat berkat Ibrahim demo jetak tak naik. Gejetak tak naik. Gejetak tak naik. Akhir sekali ayah dia Azar. Gejetak baru naik. Apabila Pak Nabi Ibrahim tu ni jetak lepas tu yun tahak dari api tu. Moga jatuh dari api.
Lalu itulah malaikat mari tanya Nabi Ibrahim. Hei Nabi Ibrahim, mu nak minta tolong gapo kata dengan aku ni? Nak tolong gapo dengan aku ni? Ibrahim kata nah. Hasbi Allah, memadalah aku dengan Allah. Lu siapa? Wa ni'mal wakil, dan Tuhanlah sebaik-baik tempat aku wakil. Hakku ni pada Tuhan ya. Mu makhluk sepaku juga. Kalau bukan dengan izin Allah, mu pun nak tolong ku tak boleh. Ning orang panggil tawakal dia dengan Allah. Kita boleh ayat cerita gitu ya. Hati tak siapa. Ni Nabi Ibrahim ni. Yang pertama, dia mendahului je Allah. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah. Dan amalan yang tiga Nabi Ibrahim, gapo dia? Boleh siapa akik, siapa mertabak Khalilullah ni. Yang ketiga Nabi Ibrahim, dia ni orang yang sangat memelia kepada tetamu hok mari di rumah. Hok yang tiga ni nampak ada jalan sikit kita ni. Yang pertama nak dulu hijau Tuhan ni, payah semaya lewat semua. Yang kedua nak tawakal betul-betul siapa boleh api berharap Tuhan. Payah, ketah hidung sikit pun pergi klinik lalu dah. Benar tak salah, tapi tawakal tak siapa no ya. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ni dia melia kepada tetamu. Walaupun kenal tak kenal, rapat tak rapat, asal orang mari rumah dia tu dia melia ya jamu sungguh. Ni sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa ada dalam rumah waktu beh. Ya ada orang biasa tu. Dia pergi di rumah juga Allah waktu beh habis. Siapa ke sekuh hapak waktu baik. Orang kata melia dia tak ada nak cek buat rana tu. Ya tu waktu baik sungguh. Ada orang pasal tu. Berzikir tak ada lah mana ada. Zikir tak ada banyak mana. Quran pun jari-jari, semaya sunat pun kokoh rajin gitulah. Tapi dia orang pergi rumah dia ke Allahu Rabbi. Lepas teh susu, lepas teh susu kapeo, lepas kapeo kape susu. Allahnya jamu sungguh. Adakah pedapur habis waktu baik. Ya ada masa tu. Ada setengah manusia ni sejauh ya. Kedekuk pahai. Kedekuk sana pahai lah tu. Allahu Rabbi. Nak teom saya. Teriak. Apa saya sungguh. Tak itu. Ni Nabi Ibrahim, Allah Taala wik dia Khalilullah dengan sebab tiga perkara itulah. Yang pertama, dia dulu hijau Tuhan. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah. Yang ketiga, dia sangat melia kepada tetamu orang yang mari di rumah dia. Tu dia ni. Tu Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa ni Kalimullah. Nabi Musa tu boleh jihad Kalimullah. Sebab Nabi Musa ni dia boleh bertutur, boleh bertitah, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi Musa. Allah Taala lebih ke Musa tu boleh berkecek dia dengan Tuhan. Lepas tu dengan rupa kelakuan lah mana tu, hak tu wallahu a'lam. Hak tu dikhilaflah di kalangan Abu Mas'ud Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari tengah di dalam kitab Usuluddin tu. La takrib pada ayat, la faridah semua ada ayat belaka. Wa kallamallahu Musa taklima tu. Nah, bertuturlah oleh Allah akan Nabi Musa sebagai bertutur tu malah mana? Dia kecek betul mentah-mentah. Dia dengar sifat kalih hak asal ke Allah Taala wak suara patu dia dengar. Hak tu kilah di kalangan ulama. Tapi Nabi Musa dengar sungguh. Tu dia dua. Dan Nabi Isa tu ruhullah. Nabi Isa tu digelar ruhullah. Isa tu roh Tuhan. Bukan Tuhan tu ada roh. Bukan Tuhan tu hidup dengan roh seperti kita ni tak. Tapi Nabi Musa geletak Nabi Isa ruhullah. Sebab Siti Maryam ni dia perut besar tak ada pak. Nah Siti Maryam ni dia perut besar tak ada pak. Maka dia perut besar tak ada suami. Nah tiba-tiba ditiup roh masuk lalu dalam roh dia. Siapa Nabi Isa ruhullah. Setengah demo pakar gini weh. Siti Maryam ni bini Tuhan. Tok laki dia tu Tuhan. Anak dia Isa, anak Tuhan. Dia pergilah tu lah weh. Nabi Isa anak Tuhan. Allah tu tu Tuhan. Lepas tu Maryam tu bini Tuhan. Lepas tu la kul humay ada. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak, Tuhan tak ada pesan orang tak beranak dia tak beranak ke orang. Tak ada dituk lelaki siapa dia dak belaka-laka.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu di antara ni. Ada semua depa pakai begitu Tuhan 3 apa ada. Tuhan hak sungguh tu pun Tuhan, Siti Maria tu pun Tuhan, Nabi Isa tu pun Tuhan, jadi 3 bedah. Ya lah tu. Allah minta jauh dengan Tuhan. Tu agama yang sesat, agama yang silap. Tu dia. Patuh lebih sekali kat siapa dia weh? Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Nabi Muhammad Habibullah. Tak ada dah. Hak paling lebih di sisi Allah ialah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bah kalau kita tanya, kita nak ke tak Allah Taala tu sayang kita? Nak ke tak? Nak tu sayang kita ni. Kalau nak Tuhan tu sayang kita, kena kita tu sayang ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita nawi Allah Taala tu saya kita ni, kita turut orang Allah Taala kasih. Sabit tu Nabi kata fattabi'uni, lo kena sebut fattabi'uni, muturutlah aku yuhibbukumullah. Kalau mung tu turut aku ni, nescaya mung pa Allah Taala kasih. Sabit kena hidup sunnah. Apa tu? Walaupun Nabi tu mati lama dah, tapi sunnah dah hidup bagi mereka-mereka yang hidup sunnah. Nabi mati tapi sunnah dah hidup. Sunnah Nabi ni banyak. Kalau kita nawi Allah Ta'ala tu kasih kepada kita, maka salah satu cara tu gapo dia? Ialah kita kena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi tu sangat-sangat banyak. Sama debat peribadi, cara pergaulan dengan jiran, dengan masyarakat, dengan dia tu, semua tu dari sunnah Nabi belaka. Sebab apa yang berlaku di atas Nabi, semua tu sunnah bagi kita umat belaka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua yang berlaku atas Nabi semua tu tauladan bagi kita umat segala-galanya. Maka begitu sedihnya, begitu ruginya manusia ni dengan Nabi dia tak ada dah, jabat saleh tak ada dah, dakat dia tak ada dah, maka sunnah dia tak turut pula dah. Tak terlekat sahabat Nabi dengan dia. Dengan Tuhan sendiri tak ada bertemu dah, jabat saleh pun tak dah, Nabi baca khutbah pun tak ada dengar, Nabi tak ambil semaya pun tak biasa jadi makmum, tiba-tiba Nabi tinggal sunnah pun kita tak turut. Patu, hak tu tak turut sodah, patu nama Nabi pun tak nak sebut mana. Gapo? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia ni. Pahala Quran banyak sebut innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul qanitin, innallaha yuhibbu apa nama dia? Banyak. Innallaha yuhibbus sabirin, yuhibbul mukhlisin, yuhibbus sabirin. Banyak. Nah, Allah Taala kasih kepada orang suka munfiqin, orang suka infak, orang sabar, orang ikhlas, orang tawaduk, semua tu Allah Taala kasih belaka-laka tu. Habis itu kama dia akhir ayat kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Rabbi. Dan bagi Allah Ta'ala lah barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang dalam 7 petala bumi ni, milik dan kejadian dan hamba, ya isyarat. Tiga-tiga lalu dah. Nah, semua 7 petala langit, 7 petala bumi, semua tu milik Allah. Semua tu kejadian Allah. Semua tu hamba Allah Ta'ala belaka-laka. Semua tu hak Tuhan belaka. Hatta hingga kita ni hak Allah. Apabila hak Allah, semua hak kita ia tahu belaka. Nampak tu? Rang arai kong rau Allah Ta'ala rumut. Rau kriat arai, rau nek teng arai Allah rumut. Habis sial lah sikit. Tak ada. Setengah demo ni siap lah. Hati tak senang, no buat mana ni hati tak senang.
Kita kena gi serah, kena gi cerita, gi royak kepada tuwe hawa hati kita tu. ในเมื่อหัวใจเรามีปัญหาเราต้องไปปรึกษากับเจ้าของหัวใจไปให้ได้ล่ะเสียในเมื่อหัวใจเรามีปัญหาเราต้องไปปรึกษากับเจ้าของหัวใจ bukan nyakit jatuh urut tai tu tak apa lagi membawa pita tu. Apabila hati kita ada masalah, hati kita siap adalah ya Allah, aku ni lalai dengan dunia ya Allah, hatiku kurang mengingati Engkau ya Allah, aku penuh dengan dosa ya Allah, Tuhan aku kurang ikhlas ya Allah, hatiku ada masalah ni ya Allah ni. Tuhan, hatiku ada masalah. Apabila hati kita ada masalah, kita kena pergi mengadu kepada Tuhan yang buat hati kita. Maka siapa dia yang buat hati kita ni? ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา Genosia cak ni. Nampak tu? Dia jadi Tuhan yang buat hati kita. Siapa dia? ใครคือเจ้าของ Apa dia? Allah. Allah คือเจ้าของ Dialah Tuhan, Dialah milik semua segala perkara, Dialah Tuhan bagi kita. Hati kita siapa dia Tuhan? Allah Taala lah Tuhan bagi hati kita. Maka apabila hati kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah. Lebih-lebih lagi bulan puasa nak siapa ni Allah? Ambo ya ke ambo sendiri. Dan kita ramai-ramai ni boleh puasa tahun ni kita niat kita azah lalu dah kata tahun ni nak kuat wi sungguh insya-Allah ni kita dah pelak banyak tahun dah ni lai piแล้วที่เราพลาด banyak tahun dah kita pelak ni hak pelak mana-mana tahun lepas tu pelak nah tarawih hak tak tarawih banyak tahun lepas dia kata banyak tak tarawih. Hak tak terawih tu lah. Hak terawih tu Masya Allah. Kenapa lah itu? Hak tahun lepas. Kalau tanya betul-betul ni. Tahun lepas. Pia ratik hak tak khotek Quran tahun lepas. Berlaku. Pelah. Tahun lepas. Kalau siapa dia tak khotam Al-Quran. Pelah. Tahun lepas. Kalau siapa dia tak bangun bayar tahajud nak malam. Pelah. Tahun lepas, kalau siapa dia tak Jumaat nak waktu, pelak. Tu pelak je ada tu. Tahun lepas, siapa dia tak terawih, pelak. Lepas nak tanya, kita nak pelak pula dah kerana tahun ni. Tahun lepas kita pelak semua. Quran pun tak ada khotel. Sedekah pun tak ada banyak. Oh, pelak banyak. Maka tahun ni kita nak pelak pula kerana. Sabit tahun ni, you kena insya-Allah jangan pelak. Kena peluk tahun ni. Patut lagi bulan puasa ni ya bulan lebih bukan bulan Ramadan sabit kena luar biasa. Kalau bulan lain kita bangun pukul 5 bulan puasa pun bangun pukul 5 tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan Ramadan kita bangun orang baik subuh as-salatu khairum minan naum ledar biasa bangun. Lepas tu bulan puasa pun bangun biasa juga tak ada beza. Bulan puasa gena-gena sejam belum subuh kena bangun. Kalau kita tak boleh bangun sejam belum subuh, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain kita tak baca mana Quran. Tiba-tiba bulan puasa pun tak baca juga, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain tahajud kita tak semaya. Lepas tu bulan puasa pun tak semaya juga, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Kenapa tu? Cuma saja tempat tak serupa sikit. Ya tak makan. Ya tu salah. Bulan lain tu makan tengah hari. Bulan puasa tu dia pun pelat, lah dia tidur, mayat dah. Tidur tu dia. Ada 10 minit orang nak barulah bangun. Nyanyo. Sabit tahun ni amri akak amor sendiri ni. Tahun ni lah mano insya-Allah kita bersungguhlah tahun. Tahajud, witir, taubat, wuduk, hajat, qiyamul lail, wihduk. Lepas tu Quran kurang-kurang kali khotam kena wi boleh. Lepas tu fak tino mana royak. Orang tino ya tahu hari dia mai apa hari. Orang tino kena buk sikit. Aku tak ada nak khotam mari hari. Tak khotam semua. Ke mai hari 30 hari. Tahu tu kalau pelak cah-cah.
Apa tu? Orang tino kena kuat lagi baca Quran. Sebab apa? Sebab ia boleh agak. Kalau dia mari 7 hari, dia kena agak kata boleh puasa dia boleh baca Quran ni 23 hari je. Maka di dalam masa 23 hari kena buat berapa juz sehari nak khatam Quran. Kita orang jatuh tu sejuz hari tak apa. Sejuz hari 30 hari 30 juz. Ada setengah demo tu hari mula-mula lu tak kelek di rumah duk sejik tak reti. Dia kuat. Jadi kuat mula-mula. Mula akhir-akhir kau tak nampak. Puasa tarawih tu 10 malam mula-mula penuh. 10 malam yang kedua setengah. 10 malam yang 3 tinggal 2 sah. Tupuh kecil manis darah tinggi hak cucu tamu embai. Tu pun semaya jaga tu kawik tu. Ya. Kelemaya apa sesah. Allahu Rabbi ya Karim. Kenapa tu? Sabit amoy ak amo sendirilah. Tahan ning bala-bala mana kita azawi kuat, akik semangat wi tinggi, tahan ning segala amalan yang sepatut buat di bulan Ramadan, aku nak kutip buat habis. Kecek mudah-mudah bulan puasa ni supaya dengan tanah sekeping. Ramadan priap semen tanah sekeping. Lepas tu tanah baja. Ikut tanah penama hidup belaka. Lepas tu buah banyak. Lepas tu dia buat apa tak tani. Ikut tanah sikit buah banyak. So gapo? Baca Quran satu huruf pun boleh pahala sampai berpuluh-puluh ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Banyak dah pahala dah tu. Di malah dakwah. Sutra orang gagak. Bis. Oh, banyak dah boleh pahala tu. Apa tu? Sampai orang gagak ni kalau dia khatam Quran ni, banyak kali khatam dah dia tu. Oh, nak sup Fatihah tu apa terik dah. Alhamdulillah. Banyak terik dah dia tu. Maka Allah Taala wi pahala tu dia kira habis. Walaupun hok gagak sekalipun duk bis, Allah Taala kira habis. Bis. 3 kali bis. Kira habis. Allah ni kemurahan Allah Ta'ala. Sabi insya-Allah mudah-mudahan bulan puasa tahun ni kita azawi kuat ya Allah. Mula-mula sekali wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mu panjanglah umur kami ya Allah. Ya Allah, wi panjanglah umur aku ya Allah. Wi ku dapat berjumpa dengan Ramadan ya Allah. Sabi apabila pak demo tengok nampak anak bulan, kurang-kurang kita kata alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Ada setengah demo pak nampak nak bulan 1 Ramadan siap apa tak tahu. Kita tak ada nak mana dah. Alhamdulillah mujurnya tahun ni aku dah berjumpa pula dengan Ramadan al-mubarak masya-Allah. Nampak tu? Pak kita ni duk keranung duk Ramadan nak kuat ni. Lah ni relax. Kalau relax lah ni Ramadan pun tak agak percaya. Kena kuat lah ni dah. Apa dah? Habis tu sebagai apa tu sebagai wis semangat untuk amal sendiri dan untuk kita ramai-ramai mudah-mudahan kita tu jadi berasa nampak ku amal ni, Kama di akhir kata wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Dan adalah Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu, tiap-tiap perkara semua ni meliputi semua. Allah Ta'ala tu tahu belaka-laka ilmu dia. Semua Allah Ta'ala wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua setiap perkara semua tu meliputi habis atas bawah kiri kanan belakang depan semua Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala tahu segala-gala. Benda halus, benda besar, ringan, berat, jauh, dekat, semua tak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia Dan kudrat kuasa Allah sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan yang demikian itu ni, dengan sifat yang demikian itu, sifat ilmu dan sifat kudrat. Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala sangat kuasa, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Inilah sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. masya-Allah. Allah tu dialah sahabat kita ni boleh mengaji pun mujudah. Tak ada kan? Boleh duduk berdengar pun tak apa dah. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan Allah. Tak itu. Sampai kita tak berdengar langsung. Jadi galai tahu ke mana hujung dia panggil.
Tak kembali ke pangkal jalan lah, tu dia. Nak sekat tu dulu dah kita tafsir ni. InsyaAllah kita sama semula pada kata wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin. Ni nampak nak pergi kepada bab-bab pesaka ni, bab-bab faraid, bab-bab cara bagi pesaka kepada orang perempuan dan juga kanak-kanak. Kerana pada zaman jahiliyah bab faraid, bab pesaka tu ia takwi ke orang betina, ia takwi ke budak-budak walaupun lelaki. Pada masa jahiliyah itu apabila mati pak boleh makan pesaka tu orang jatuh ya. Lepas tu hak besar-besar. Budak-budak dia takwi. Siapa anak yatim pun dia takwi. Apalagi pula orang betina siapa bining tak boleh makan pesaka. Pak tok lelaki mati gak klik peri, klik jari 10 itu. Hak tu zaman jahiliyah. Apabila Islam mari, orang betina boleh makan pesaka. Sebab orang yang tetap dapat makan pesaka 5 orang ni cerak. Tak ada siapa dia dapat mendinding akan dia. Yang pertama anak, yang kedua bapa, yang ketiga ibu, yang keempat suami, yang kelima isteri. 5 orang ni panggil warasah. Balah-balah mana pun kena boleh makan pesaka. Lepas tu banyak mana tu tengok Allah qadar lah. Nampak ni? Habis kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Kita baca kitab ni sikit. La ilaha illallah, bismillah. Faslun dah itu dah. Faslun fi adabil wudu'i. Faslun fi adabil wudu'i. Ini suatu fasal. Ini suatu fasal pada nak menyatakan adab mengambil air sembahyang. Ambil air semaya ni pun ada adab-adab dia. Siapa dia sempurna di air semaya, orang itulah dibawa-bawa siapa sempurna semaya dia. Siapa dia tak sempurna di air semaya dah, maka dibawa-bawa siapa tak sempurna semaya dia. Maka maksud kita sungguh semaya sepenuh. Maka kalau air semaya lagi pun kita tak sepenuh, dibawa-bawa siapa semaya pun tak sepenuh. Maka wuduk pun ada adab-adab dia. Maka dia kata di sini, maka apabila selesai yakni oleh seorang daripada istinja, selepas daripada istinja sudah siap, maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Tu dia ni. Jadi sebelum daripada kita nak air semaya gapo ni, lepas istinja siap, maka janganlah sekali-kali kita tinggalkan amalan bersugi. Amalan ni banyak orang tak amal. Siapa hadis Nabi sebut nah, orang semaya bersugi dengan orang semaya tak sugi, maka lebih orang semaya sugi tu sampai 70 ganda. Supaya 70 kali dia semaya. Pas lebih-lebih lagi kita orang umur hujau-hujau ni kena ambil cara laba gini. Maka di situ dikilah ulama tu. Kena pakai kayu sugi hak tukar ke hak lain pun tak apa. Maka ada ke ulama kata kita guna dengan beruh gigi tu pun tak apa dah. Sampai kita lah ni beruh gigi tu lah dah tu. Nah, ke ada tak beruh gigi? Ada dah. Tak ada dah. Tu dia ni. Sugi tapi hak sunnah sungguh kayu sugi tu. Tu dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-siwaku. As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa muhiddatun lil basari. Allahu rabbi, masya-Allah. Nabi kata artinya bersugi itu, bermula sugi ni menyucikan bagi mulut. Hak nampak cerak-cerak. Dengan sebab kita bersugi, yakni kita beruskan gigi ni dapat menyucikan mulut. Maka bahu mulut ni besar ni, bukan reng lek-lek reng jai ni. Siapa laki bini misalnya tok laki tu pasal bahu mulut berdakwah, maka laki tak sebut boleh pergi pasah nah tu. Tak nak duduk tak hidup juga.
Apa sabuku mulut ni? Sahabat tu ni, dengan sebab kitab sugi ni, dengan sebab kitab sugi dapat menyucikan bagi mulut. Lagi pula marda, yakni meredakan bagi Tuhan. Dengan sebab kitab sugi dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sugi tu Allah Taala suka, Allah Taala keni, Allah Taala redha, masya-Allah wa masya-Allah. Dan lagi pula dan menerangkan ini dan mencerahkan bagi mata. Dengan sebab kitab sugi dapat mencerahkan mata. Ya gigi tu ia ada berkaitan dengan mata. Gigi ni ia ada berkaitan dengan mata. Sebab kalau cabut gigi tak nak cara siapa buta mata buat dah. Ya ada berkaitan dua tu. Gigi dengan mata ni ada berkaitan dua tu. Sabit kalau cabut gigi tak kena cara, kadang-kadang siapa buta mata. Kena urat mata tengok tak nampak. Dan sebalik kalau siapa dia rajin sugi, orang tu dapat mencerahkan mata. Maka mata ni kita kecil muda-muda kalau suruh pilih, telinga, mata, gapo kaki tangan, mata hop mahal sekali. Dia mata tak nampak, taruh gagal. Duit ada 10 juta, 50 juta, rumah paling lapis. Dia mata tak nampak, supaya taruh nikmat dah. Maka salah satu cara untuk mencerahkan mata tu gapo dia? Bersugi. Nabi wayak dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salatun bisiwakin. Ni ada ni. Salatun bisiwakin afdalu min 70 salatin bila siwakin. Artinya satu semaya yang bersugi itu, kita semaya satu semaya dengan kitab sugi terlebih afdal, terlebih baik daripada 70 semaya dengan tiada bersugi. Orang ni dia semaya, patu dia bersugi belum semaya. Orang ni dia semaya tapi tak sugi. Dia ni hak tak sugi, dia semaya 70 kali dengan hak sugi semaya sekali, lebih hak sugi lagi. Riwayat Imam Al-Baihaqi, walaupun hadis dhaif tapi ambil fadilah amal. Dan selagi orang pakai sekali serba, walaupun tak sampai martabat sahih tapi ambil fadilah amal. Orang semaya pakai kasubah terlebih baik daripada tak pakai serba 70 ganda lagi. Pakailah kasubah ni. Tak boleh mau tak alai, molek baru. Bangi babur molek. Nampak lagi. Sabit kasubah pun ajak-ajak mula-mula tak bau dah pada mula-mula. Wak boleh lalu pelat demo juga. Ya ada kantong dia. Mula-mula kita sakut bau wak jadah tak apa. Mula-mula wak boleh lalu tak 38 suka demo juga. Mula-mula kita tak bau wak sejadah. Lepas tu lama-lama kita wak sibar tak bau. Lepas tu lama-lama kita buat kelubang. Dia lama-lama buat kelubang. Lepas tu lama-lama belai. Tak apalah. Kelagi belai lalu tu pelak demo juga. Tak tapi pelak gapo sunnah Nabi lagi. Tapi pendek katanya kita orang jati ni molek lah belak serban. Belak serban molek. Kama dia katanya, banyak hadis Nabi ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dia katanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ni hadis sahih rawahul Muslim. Ni sahih. Ni hadis ada sebelah kitab Sahihul Muslim. Ia katanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya jikalau tiada bahawa kesukaran, yakni kesusahan atas umatku, kalau tak jadi susah di atas umatku lah, Nabi kata nescaya ku suruhkan, yakni nescaya aku suruh akan mereka itu umatku dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Kalau tak jadi susah lah, aku nak suruh umatku tu nak kali nak semaya wib sugi belaka. Patu lagi ni lagi. Orang yang suka sugi, lagi tak ada sebut, orang ni dekat-dekat nak mati dia mudah mengucap sebut Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lah besar sekali.
Dan juga kalau orang ngaji, mengapa mudah ingat? Kalau orang mengaji, hafiz Quran, mengapa mudah ingat? Ngaji kitab, mengapa mudah ingat? Hal paling penting sekali, dekat-dekat nak mati, orang yang beramal dengan sugi, Allah Ta'ala mudah dia mengucap dekat dengan mati. Di hari ni duk berasa lah, tak bisa bertemu lagi ni, kita lah. Nih, orang dekat-dekat nak mati, La ilaha illallah. Lepas tu mati, tak temu lagi. Hak dia mau ajar tu banyak. Hak nak mati tu. Hak dia mau ajar tu banyak. Tepi tu, hak tu la ilaha illallah, hak tu Muhammadur Rasulullah, hak tu ngucap. Pelai hak nak mati pun, boleh pun. Sore jadi di tepi. Lepas tu jangan buat gaduh, dia letih nak mati dah. Lepas tu dia kocok kepala, mati dengan tu. Di tepi, La ilaha illallah. Tu. Lepas tu tengok nadi dia, nyawa dia nampak hang. Semula pula La ilaha illallah. Lepas tu buat mulut La ilaha illallah. Mudah-mudahan masya-Allah. Tapi nak cari orang pasang La ilaha illallah, lepas tu kau mati, payah temu. Maka leh hadis Nabi sebut, kalau siapa dia yang suka bersugi nak kali nak semaya, dekat-dekat nak mati, orang ni mudah ngucap dekat nak mati. Orang bersugi belum nak semaya. Allah. InsyaAllah lepas ni kita buat amal dek. InsyaAllah dek. Berkat beli. 5 kaut ya so tu. Ada mahal, lipat 5 kaut ya. Apa tu? 50 gigi, 50 gigi. Tu nak semaya pak sugi. Ambil sunnah Nabi insya-Allah. Kita pun nak cari dah ni, nak cari. Akan lagi berkah. Tu ya ni. Ginilah kita tak lewat seumur pun lama-lama sekali wida. Kerana kita ngaji, kita amal. Bersugi ni. Depan kita nak benar betul tu, dekat-dekat nak mati boleh mengucap. Allah, masya-Allah wa masya-Allah. Tu dia tu. Tetapi suruh sugi pun ada tapi weh, ada tapi. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa. Bila tu? Kemudian daripada gelincir matahari. Kerana yang demikian itu, demikian sugi itu makruh. Bukan haram, makruh. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada bersugi itu, maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat. Lepas tu menghadap kiblat supaya tiada kena akan dikau kepercikan air. Lepas tu dan baca olehmu. Lepas tu baca doa ni. Lepas pada sugi tu baca doa ni. Maka doa ni doa yang dibaca oleh Imamul Ghazali. Ni bukan hadis, tapi doa ni yang dibaca oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Ya tana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tu dia ni. Kemudian maka basuh kedua tanganmu. Kena semula dah. Ni nak pergi ke cara buat ismaya sosora ni. Cuma dibaca lah ni lah. Belum pada kita nama ismaya, ada doa yang dibaca oleh Imamul Ghazali, Muhammad bin Muhammad baca na. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi Imam Ghazali ni belum daripada dia nama ismaya nak basuh tangan, dia baca doa ni. Tu dia ni. Rabbi ya Allah, Tuhanku, a'udzubika, aku minta pelindung dengan engkau ya Allah, minta pelindung, minta jauh min hamazatis syayatin, daripada gangguan syaitan. Dan setan nama nak ganggu minta jauh. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, dan aku minta pelindung dengan engkau ya Allah, Tuhan yang ay yahdurun, bahawa datang mereka itu syaitan tu. Jadi minta masa kita dalam ismaya ni, minta berjauh daripada gangguan syaitan. Sebab setan ni Allah belum daripada nak masuk semaya tu mereka ganggu dah. Masuk dalam ismaya dah karu dah setan ni. Tu setan tu kadang-kadang pi orang komak pi tu nyawa pasal nak masuk jam bandar kau tu. Setan tu segenak pekak, segenak tahan nak tipu belaka. Lebih-lebih lagi boleh puasa. Walaupun dia kena ikat tapi dia tu boleh.
Ni setan tawik dia ni. Tuai kena ikat. Wasufiratis syayatin. Tapi ya tu boleh. Sudah siap kita makan apa? Buka puasa semai apa segala. Setan tu. Kering ya tu. Main hati tu. Tak akan terus. Ya Allah masuk hati dah. Ya tu na. Ya tu. Kini minta pai terawih nak. Kita berap sahab kap betul. Khabar dah tahu tu. Pada kau kita main mikir hati. Malam esok ada lagi terawih. Apa bakal malam esok lalu. Saya tetu dah tu. Ya para sahab betul. Memang berai. Ken puni tu. Malam esok pula. Malam esok ada lagi kacena. Hak tu tak apa lagi. Hak duk tengah duk semaya ni. Duk semaya malam sejak ni. Setan duk tu lagi tu. Oi, mu duk galik ngah semaya nu, somtam camut leo nu. Kerupuk camut leo. Tu dia. Dia pa sungguh weh. Setan pandai sungguh. Somtam camut leo. Tipu makmu hang lagi tipu tu imej sia. Hak tu cepat ah. Tipu makmu tak apa tu besok dia. Mai tipu tu imej. Pak. Tu imej reu nói somtam camut leo, somtam sedar nu. Tu imej pau nampak somtamnya cepat sapa kul huter warakaat. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Patut ayat dua pula, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga peling makmu cepat dah. Ni dia ni Allahu Rabbi masya-Allah ni. Jadi itulah nak ayat katanya setan ni masa kita ambil esmaye main nak tipu dah weh. Setan lah mana nak kita rugi. Mak ikutlah kok jalan mana pun. Mek esmaye pun nak rugi. Rugi segala-galanya. Sabit tu nak masa kita ambil esmaye insya-Allah dengan cara pelaik kita ke royak pada minggu akan datang ni. Cuma nak ambil sekarang aja. Masa kita ambil esmaye ni jangan sama sekali kita kecek. Banyak orang kita ambil esmaye bela-bela kecek bela-bela. Tak leh. Bukan tak leh tu haram dak makruh. Tosa kata kecek biasa. Kalau orang wis halal tak jawab halal pun tak apa lagi. Ning besar tawajuh dengan esmaya. Nak royak kata besar tak besar tawajuh. Kita ambil esmaya ni siapa orang wis halal kalau tak jawab tak apa. Bahkan kalau jawab makruh. Sebab apa? Orang tengah-tengah dah ambil esmaya, orang wis halal tu makruh wis halal ke orang ambil esmaya. Orang wis halal tu pun. Tengah-tengah demo ambil esmaya, kita wis halal tu makruh. Tak silap lagi kita ulama sebut. Pas kita orang jawab pun makruh juga. Hak tu tak apa lagi mek ismaya. Kalau orang dak kita mek ismaya dia mobe. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab be pun tak tahu jawab be tu mek ismaya. Ni nak tahu besarnya tawajuh kita dengan ismaya. Tak sah kata jawab be, tak sah kata jawab salah. Hak mari tepi tanya, kerak berapa lah ni weh? Tu mek ismaya. Allah tak naik dah. Hagor duk turun situ tapi sekerak kau naik muka banyak gundi. Hagor kau turun. Patu nyamuk dah getah weh. Allah nyamuk Allah. Pepadah dah mari. Duk kecek tengah-tengah dalam semaya tu. Pas pia jadi betul nak pia takbir. Allah saja ku semaya sekerak. Baik ku sekerak dah. Ya teringat muka kecek ku semaya tu. Ha tu kata takbir pun ingat ke sekerak, pia-pia semaya tu pula. Bila ni sekarang nak mahal ni ya mari apabila kita kecek tengah-tengah dalam semaya ni kadang-kadang ia terbawa-bawa siapa kita semaya, ia terbawa-bawa siapa kita semaya sampai masa kita ambil semaya ia suruh duduk dia lepas tu kita tawajuh dengan semaya insyaAllah ni pada banyak lah ni ambil semaya bela-bela kecek bela-bela buah bela-bela bahang katik bela-bela sabit semaya tak keramat. Sabit semaya kita tak sebenar. Semaya lagi dah ada bahau belah-belah. Bahau tengah-tengah demi semaya. Hak tu tak apa lagi. Bahau belah-belah duk gali liye. Hak tu berat benar. Apa tu? Duk gali liye kubur tu duk bahau lagi. Apa dah? Aduh belah-belah hoyak ni. Allah Rabbi. Belah-belah duk gali liye kubur dah lagi duk mengupak kau orang. Gaduh-gaduh liye kubur tu. Liye hak mati sana ke liye tak tahu. Ni dia ni Allahu Rabbi. Boleh gali liye kubur duk suka boleh lagi.
Ni kita tak serah sahabat Nabi kata hadis, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi kata hadis, kalau mung tahu supo ngaku tahu, nacaya mung tu suka sikit, mung tu teriak banyak, lebih-lebih lagi apa nak berlaku le kubur tu. Hak kita nampak lubang gitu je. Tapi hak Nabi kita nampak 7 lubang daripada hawa api dengan aku. Hak nanti nak selam manusia yang tak ada amal tak kala dia mati. Ning dalam kubur ni ada 7 lubang dalam kubur, kita nampak saja. Tapi apabila pak orang tanya kamu gapo kelik siap, ada hufratun min hufarin niran, ada 7 lubang nanti nak selam asak daripada dengan kau nak mana nak bakar ada orang dalam kubur. Atas bawah kiri kanan belakang depan ni nak mari selam dah dia dalam kubur. Sabit tu Nabi kata, kalau mu tahu supaya aku tahu ni, mu tak berani suka masa duk kubur. Tapi kita dak bergalak belah-belah, buah belah-belah, bau tak belah-belah. Belah-belah tunggu kubur ni galau. Tak jadi mau izah mana. So ni hidup kubur, baca gak. Klay ni buah belah-belah, bohong belah-belah macam-macam. Sabit setengah tepat ni, amu setuju. Masya-Allah ya wak, ya tahu hidup ramai-ramai takut kecek. Ada setengah tempat ni dia pasang bagi masuk 24 jam tu kubur sehari semalam ni ya tak masuk setengah jam sore dia cukup jam tu baik hal lagi pula tu baca sungguh kau tak baca sungguh kau sore dia napa tu ada setengah kampung buat balas tu amu setuju benar-benar napa tu kurang-kurang 2 orang ya dia siapa ramai takut kecek patu kafe gapo ya tak witok situ. Oh tak ada lapar setengah jam. Ya setengah jam. Gi baca moga geruk gila ya ramai juga Gi baca setengah jam cukup pak tu baik. Hal lagi pula. Jadi baca umum. Kalau gi siapa 45 ni siapa 5 belaga tu baik habis. Payah hotel tu baik tak kubur. Nampak dah tu. Sebenarnya kubur 2. Yang pertama nak kita orang hidup tu ingat mati. Yang kedua nak tolong baca pahala ke orang mati. Pas tiba-tiba hidup saja tak baca hidup buat, tak ada arti hidup tak tu. Ya 2 perkara, kita pergi kubur 2 perkara. Yang pertama nak kita orang hidup tu ingat mati kata kita sikit lagi pun kena duduk dalam kubur sepening. Tapi sebalik duk suka tak ada baca apa, tak ada arti. So, yang kedua tak ada baca apa, hidup saja, tak ada arti. Sabit boleh ubah kita ubah lah. Waklah mana pakak pergi baca, lepas tu pakak betul ni. Sampai ada setengah tempat tu gile. Gile lah nak. Pergi baca sore 2, habis tu baik. Hak lagi pula gile, tu baik. Jadi tak kecek banyak lah. Dia siapa 45 ni, dia tak lagi nak kecek. Apa mula cuek? Mu tak ada khabar ke? Mula. Mu tak ada khabar ke? Kau ni pun gapo? La pun panggil dah. Dia tarik la panggil dah. La mung ni kat la panggil pula. Orang dah riuh rata dah. Tapi tempat pelak tu mana? Wasbah dak gi. Dia. Mula dah kecek rata tapi wasbah dak gi. Pop. Berapa dah mengatai weh? Dekat dengan 1000. Dekat dengan 1000. Kok mana? Allah ni patut jaga ni. Maka sekat tu sajalah ni. Maka insya-Allah kita sama semula kita Hidayatus Salikin kita ni nak royak semula tu nak setak daripada basuh tangan dah. Setak di basuh tangan, basuh muka, basuh siku, lepas tu nak baca gapo, nak ingat gapo, kok mana adat dia, habis royak lagi kita ni. Insya-Allah minggu depan ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kama dia ada silap salah sikit sebanyaklah mana harap maaf. Lepas tu hak pentingnya kita bakal amal lah. Mudah-mudahan semaya kita ni sempurna, semaya kita sempurna. Ingat semaya kita nak sempurna terhati di atas semaya sempurna. Kalau semaya kita tak sempurna, semaya pun tak sempurna. Maka siapa dia mati semaya tak sempurna, orang tu masalah dia lepas dia mati. Masalah lepas dia mati. Maka yuk mula-mula nak wis penuh semaya kena sepenuh di semaya dulu. Maka semaya wis penuh mula-mula sekali mau ada hal lain jangan kecek. Dia kena tawajuh masa semaya. Tu dia ni. Maka sekatulah wallahu subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah wa ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma su'ibana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.